pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening to all the viewers out there. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi menunggu. Sebenarnya ada kesilapan teknik tadi yang tidak disengajakan ya, di Facebook dia dah mula pukul 6, saya tersilap masuk time. So pukul 6 tadi orang dah tunggu, sebenarnya saya tengok. Rupanya dan saya later on I change back lah, saya minta maaf kesilapan teknik itu. Saya dah adjust balik, okay. Di YouTube pukul 9, di Facebook pukul 6. So everything dah settle, Alhamdulillah. So thank you to Mandy, Zamria, Raja Rosnani. Just let us know where you are from. And today we want to communicate with all of you. Please beritahu dari mana, please share dulu, please like. And also if you have any questions, any issues you want to bring in, any ideas, we welcome questions. We have two panels here, okay, to discuss kita punya tajuk malam ini, iaitu memperkasa PDPR. PDPR tajuk yang sekarang ini tengah hot, tengah panas kan. Everybody is talking about PDPR. So tonight we want to bring positive vibes to everybody. Hopefully insyaAllah after 1 hour dengan dua personality hebat yang saya pilih, handpick secara khusus untuk bincang tajuk ini, insyaAllah akan dapat beri semua semangat dan dalam kita melaksanakan PDPR. Everybody is doing PDPR. Termasuk saya di IPG, kita di Institut Pengajian Tinggi, tak ada masalah Cikgu Halmi ya. Semua mata, semua kamera buka, cukup. Dia lagi elok, better daripada offline dulu. Cukup time, semua buka kamera. Tak ada masalah. Jadi sebenarnya kami pensyarah-pensyarah, macam personally myself, I prefer it online ni. Sebenarnya lagi seronok tapi tonight we are going to focus for secondary education. Okay, we're not going to talk about IPT. Sebenarnya untuk tajuk PDPR ni saya dah bahagi dua. Tonight we are going to focus to secondary education. On Friday we'll talk specifically on primary education and juga special education, pendidikan khas. Okay, itu introduction daripada saya. Sebelum ini saya sebelum kita bermula nak memperkenalkan lah macam biasa, tapi saya tak guna nak perkenalkan pun, semua dah kenal dah kan. Celebrity edutuber dan TikToker KPM kita. Welcome Cikgu Halmi. Okay, thank you Halmi for joining us tonight. Say a few words Halmi, how are you? I'm fine. Saya terima kasih jugalah kepada Dr. Zaila dan juga panel saya seorang lagi yang hebat ni malam ni, Dr. Rozi, yang sudi menjemput saya lah untuk bergandingan sekali, dan insyaAllah lah kita cuba orang kata apa, bagi yang terbaik lah. Saya pun bagi daripada perspektif saya sebagai seorang guru di sebuah sekolah kampung di Kedah. Dan saya pun nak dengar lagi apa perkongsian rakan-rakan guru yang tengah menonton dengan kita pada hari inilah, insyaAllah. Okay, thank you. Itu dia permulaan daripada Cikgu Halmi. Dan macam biasalah, my good friend, my good buddy, iaitu Dr. Muhammad Rozi Ismail from IPG Kampus Kota Baru. Saya pilih beliau ni sebab apa? Saya nak korek because beliau mempunyai pengalaman yang cukup banyak ya. Dia punya global dia punya motto tu global education ya, dan beliau banyak memberi keynote di luar negara. Dia punya connection di Amerika Syarikat, di Jepun dan juga di China. Beliau adalah bekas pengarah education Malaysia di China ya, dan sangat kagumlah dengan beliau ni, dan banyak juga bertugas di KPM. So beliau banyak pengalaman tu, kita nak korek. So how are you Dr. Rozi? Silakan Dr. Rozi, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm doing good. Thank you Dr. Zaila for again inviting me for this session, and also Cikgu Helmi in the slot. So I really excited, and hopefully that tonight's session will be going, we can share a lot of things, not only from the countryside but also from the abroad perspective about PDPR. Okay, nice meeting you all. Thank you. Yeah. Wah, bunyi pun dah bunyi macam orang Amerika dah tu. Okey, malam ni kita nak sembang santai-santai saja. Bila malam-malam ni tak boleh serius-serius sangat kan. Okey, please beritahu ya daripada mana
Rashidah, Syikin, hai, waalaikumsalam. Bijak seni, cikgu kita, cikgu ada Zulkifli, Ispari, Rosmaliza, cikgu Azmidi daripada Melaka. Okay, tolong please share your thoughts as well. Okay? Okay, let us begin. Kita dah ada almost 300 teachers dalam studio. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah kerana ramai yang join malam ini. Okay. Raihan katanya saya daripada Port Dickson. Okay, alright, let us begin. Okay, I want to start with Cikgu Halmi. Saya sebenarnya banyaklah, mula-mula dulu saya stalk sebelum saya nak berkenalan dengan dia. Saya tengok apa kan dekat page dia, saya tengok YouTube dia, saya kata Masya Allah, budak muda ni bukan main kan. Jadi dan saya sebenarnya TikTok ni saya daripada awal dululah. Saya kata kalau macam saya, murid saya ramai di Instagram sebab mereka berusia dalam 20-an macam tu. So I need to be in Instagram. So saya aktif Instagram. Ya, sebab murid saya tak ada berada di TikTok. We need to be where our student berada. Ya, kalau macam kita di sekolah menengah, kalau budak-budak sekolah menengah mereka berada di TikTok, mana cikgu-cikgu pun kena berada di TikTok juga. Dan so saya sangat kagum lah because kita bersama TikToker. Saya sebenarnya dah daftar dah tapi belum lagi pandai buat video. Okay, kita ni warga-warga nak kaya ni, baru sebenarnya nak start on digital ni. Dapat buat live ni pun dah syukur Alhamdulillah. Let me begin. Cikgu Halmi, saya tengok daripada saya punya stock daripada dulu, in fact sebelum pandemik pun you dah already go digital. Okay, saya boleh kata you Cikgu Tube ni even before the pandemik, maknanya you antara orang-orang yang saya kenal sudah lama bergelumang dengan digital platform ini. Maka apabila datangnya pandemik, you jadi macam you dah ready. Macam kami macam saya ni terkejut beruk. macam blank kan. Macam you are already in the digital platform, alright? So kalau boleh malam ini for the beginning, I would like you to share some of your success stories with regard to the digital PDP, and sekarang ini kita dah jenamakan dia sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah atau pendeknya PDPR. Basically kita cakap PDPR tu kebanyakannya sebahagian besar daripadanya melibatkan alam maya. Okay, silakan Cikgu Halmi. Let's begin with that. Okay, thank you Dr. Zaila. Selamat malam dan salam sejahtera lah kepada semua rakan penonton guru yang ada daripada seluruh Malaysia. Pendidik lah saya rasa, mungkin ada pensyarah juga ada follow kita pada malam ni. Kalau saya ceritakan sikit lah pengalaman saya macam mana saya boleh ke benda-benda digital ni sebenarnya. Dia bermula masa saya mengajar di Sarawak dulu. Sebab sebelum saya berkhidmat di Kedah sekarang ni di SMK Jerlun, masa kat Sarawak tu saya berdepan dengan satu masalah, iaitu bukan satu, banyak masalah dia kan. Antara dia termasuk susah kita nak dapatkan konten-konten Malaysia pada masa tu, yang menyebabkan akhirnya saya buat blog untuk cater keperluan anak murid saya. Lepas tu bila saya tengok kadang-kadang bila kita buat eksperimen, kalau saya dulu saya jadi cikgu sebab saya cikgu sains. Jadi bila saya nak buat eksperimen, saya terpaksa explain kat budak dulu, cerita dulu. Okey, langkah pertama kamu kena buat apa, buat itu, sebab budak tak tahu, tak ada idea apa nak buat. Jadi daripada sana saya kata, macam saya terfikir apa pasal tak ada orang yang ambil inisiatif untuk videokan benda tu, kan lagi senang kan. Masa zaman tu kan internet baru nak up kan, orang kata masa tu. Tapi saya kata daripada saya lebih kurang sekitar 2000, saya posting 2007. Oh, okay. Lepas tu 2012, 2013 tu saya mula ambil inisiatif. Saya kata okey, daripada saya salahkan kementerian, salahkan JBN, salahkan orang lain, why not saya yang sendiri ambil inisiatif untuk create video sendiri kepada anak murid saya. So daripada situlah sebenarnya saya mula terlibat dengan benda-benda digital ni sebenarnya. So saya buat video sebenarnya macam saya kata tadi, nak menyelesaikan masalah anak murid saya yang tak tahu nak buat eksperimen dan malas nak baca buku teks. So kita buat dalam bentuk video, minta dia orang tengok dalam masa 5 minit, 10 minit punya video, dia orang dah boleh faham dah. Dia kata macam, cikgu lagi senang daripada kita orang membaca sebab kita boleh tengok terus. So bila saya tengok di situ, sebenarnya generasi murid ni dia dah berubah daripada yang kita dulu, maksudnya batch saya ni, saya batch muda sikit lah daripada Dr. Zaila kan dan Dr. Rozi. Tapi so
batch saya ni batch yang masih orang kata apa, masih ada skill belajar macam yang kebanyakan kita guru-guru. Maksudnya yang cikgu ajar tak faham pun kita akan duduk je dengar kan. Tetapi dah anak-anak murid kita bawah tu, dia dah tak sama dah. Dia adalah generasi yang dia kalau dia boring tengok, dia boleh terus respon kat situ kata dia bosan. Jadi kat situlah menyebabkan saya mula pergi tengok, saya pergi buat blog, lepas tu daripada situ saya buat YouTube dan seterusnya saya cuba cari. Saya nampak satu, kemudian bila saya dilantik jadi guru cemerlang tu, saya nampak kepentingan untuk kita guru-guru ni jadi orang yang dinamik. Itu satu ciri yang saya rasa perlu ada pada seorang guru, iaitu dia kena ada sifat dinamik yang sentiasa bergerak supaya dia sentiasa relevan dengan sekitar dia, dengan anak murid dia. Sebab saya tengok pada kebanyakan masa akan sampai satu ketika yang kumpulan guru tertentu tu dia jadi tak relevan dengan anak-anak dia tu, anak-anak murid dia. Jadi saya tak nak jadi macam tu. Saya cuba sedaya upaya saya supaya catch up dengan dia orang punya dia orang punya kehendak dan keperluan. So sebab tu saya mula ke benda-benda yang digital ni. Malah macam contoh flip classroom sendiri pun saya dah buat since 2016. Saya mula cari benda tu dengan lebih jelas lah. Sebelum tu kita dah buat tapi kita tak tahu rupanya inilah flip classroom. Dan bila 2016 tu saya memang buat secara aktif sebab saya sendiri pun dah ada video saya sendiri yang saya buat. Jadi saya tak perlu bergantung kepada video guru-guru lain ataupun video-video orang putih. So saya terus bagi kepada anak murid saya. Malah yang form 5 sekarang ni, kalau boleh saya kongsi dengan Dr. Zaila dan Dr. Rozi, budak saya yang form 5 tahun ni 2021 tu ada pelajar yang memang daripada form 1 dia belajar sains dengan saya sampai sekarang saya follow dia orang. Dan memang saya dah hajar dia orang. Tingkatan 1 dia orang 2014 tu kalau tak salah saya. 2016 sampai sekarang ni saya dah suruh dia orang buat grup WhatsApp, dah biasakan dia orang dengan benda-benda yang digital dan juga blended learning yang sekarang kita kena embrace lah kan, maksudnya kita kena pegang. Dan sedikit sebanyak benda tu tak adalah saya stres, walaupun saya memang stres betul masa PDPR ni. Tetapi saya cuba terfikirlah, kalau guru yang baru nak try benda-benda digital ni, saya boleh bayangkanlah apa kesusahan yang dia orang kena tanggung dengan dia orang nak kena belajar lagi benda-benda penggunaan aplikasi. Lepas tu macam mana nak sesuaikan pendekatan yang dia orang guna dalam kelas sebelum ni dengan tu. Jadi saya rasa memang memberi tekanan jugalah. Tetapi alhamdulillah benda yang kita buat tu kita dah masih boleh guna sampai sekarang. Malah saya tengok walaupun saya adalah seorang, saya kata saya pun juga adalah content creator lah, educational content creator, tapi saya punya bahan pun dia berubah tau tak? Maksudnya kalau dulu saya banyak fokus kepada YouTube, sekarang saya dah mula berubah kepada betul-betul yang lebih sesuai trending dengan pelajar sekarang, iaitu sampai Oktober tahun lepas tu saya dah cuba masuk ke TikTok. Sebab saya tengok majoriti Gen Z memang ada kat sana. So kalau kita masih syok sendiri, kita duk buat perkongsian di Facebook, kita akan bagi orang tua-tua je lah yang pandai sains ni. Okay? Mungkin itu dululah kot untuk soalan pertama saya. Okey. Itu baru mukadimah aja ya, baru mukadimah. Maknanya pasal you bermula daripada cabaran yang besar kan kat Sarawak. So you dah macam you dah pandemik dah masa tu. Masa you posting tu dah kira pandemik dah tu kan. You dah struggle. Sekarang ni bila you dah datang the real pandemic ni, you are already into the momentum. That is your advantage. Kita orang macam saya ni memang terkejut lah because kita selama ni dah comfort zone kan. Tiba-tiba macam saya sendiri, tiba-tiba saya tak boleh pergi sekolah nak ceramah. Biasanya saya memang antara saya punya KPI adalah mengendalikan CPD. CPD secara bersemuka. Memang totally blank. Maknanya kita memang bila sekarang, actually if you ask me now, I prefer it this way because KPI saya sangat mudah capai. Saya biasanya setahun saya kena train about 5,000 teachers in service. Sekarang saya boleh capai 5,000 tu dalam tempoh satu hari pun boleh capai. Jadi sangat mudah. Macam saya walaupun dulu saya rasa struggle, but now I already into it. So hopefully PDPR punya struggle ni adalah temporary. So dengan adanya sharing macam orang-orang yang berpengalaman ini, kita nak expedite sikit
proses struggling tu dengan adanya vibes yang positif, idea-idea yang baru daripada cikgu-cikgu yang berpengalaman ni, hopefully boleh inject some motivation. Itu yang kita harapkan lah. Okay, thank you. Nampaknya dah 600 orang ni berada dalam studio. Oh, syukur Alhamdulillah. So hopefully dapat kita banyak dapatkan kongsikan idea-idea untuk kita share dengan cikgu-cikgu di luar sana. Okay, now up next is Dr. Rosie. Dr. Rosie, I memang dalam fikiran I bila I nak buat mula-mula ni, I kata I mesti panggil Dr. Rosie because I nak bawa you punya overseas punya vibes tu ke dalam Malaysia because you are banyak exposed in terms of collaboration overseas dan juga you are into education leadership, you involved with macam you pun ada anak-anak kat luar negara belajar kan, dan you pernah ke Timor di Barat dan juga di Malaysia. So, I nak tanya dengan you, macam mana? Because we know banyak research mengatakan sekolah yang berjaya itu mesti ada participation yang bagus daripada parents. Ya, contohnya kajian-kajian oleh Epstein kalau kita baca, memang peranan parents sangat penting. So, I want you kalau boleh bawa you punya experience daripada luar negara dahulu, bagaimana you rasa kita nak nak memotivatkan atau nak menggalakkan bagaimana ibu bapa, guru dan komuniti nak boleh berperanan dalam memperkasakan PDPR ni. Silakan Dr. Rosie, the floor is yours. Okey, terima kasih Dr. Zaila atas peluang yang diberikan. So tadi saya sangat teruja mendengar hujah daripada Cikgu Helmi kita. Okey, dan saya rasa kita sebenarnya adalah sependapat kerana saya dulu juga asalnya daripada guru dan guru sekolah rendah, okey, dan kemudian naik pangkat sikit jadi guru sekolah menengah and then jadi lecturer IPG and then diberi peluang untuk merantau, belajar dan juga bertugas di luar negara. So berkaitan dengan PDPR ni, kalau tadi Dr. Zaila kata it's a temporary. No, for me it's not temporary, Dr. Zaila. It's going to be a longer dan kalau boleh I mean the struggle of PDPR to hopefully temporary. PDPR is going to be with us for a very very long time. Yes, it's going to be new normal. It's a culture baru. It's going to be very long, okay? Kerana saya rasa dalam episod kita sebelum ni saya menyatakan betapa teori saya new norm sekarang adalah in the middle of period how we going to achieve the SDG Education 2030. So kita ni sekarang berada di tengah-tengah. Di mana kalau kita melihat education for all dan juga kita punya pelan pembangunan pendidikan kita yang bermula 2013 dan menuju 2025, kita merasakan sesuatu perlu diisi. Tapi bagaimana pengisian tu, that is how we struggle. Tapi alhamdulillah dengan pandemik ini, itu saya rasa the vibe positifnya. A lot of things that we achieve. Kena kuat sikit Dr. Rosie, kita punya viewers dah komplain. Ya, dah komplain. Lepas ni kena beli laptop baru lah. Betul, kena beli laptop baru ni. Okey. Ni ada audience dah komplain ni. Okay, so saya suka menyatakan bahawa new normal ini, PDPR ini is going to be such a long period, okay? Kerana ia adalah satu yang sangat positif. Kita jangan melihat negatif. Okey, kerana PDPR ini seperti yang Dr. Zaila tanyakan dalam untuk nombor 1 ini, bagaimana penglibatan ibu bapa dalam menyokong proses PDP, bukan saja PDP tapi juga PDPR yang berlaku di Amerika Syarikat sewaktu saya PhD saya, and then China sewaktu saya bertugas, dan juga Jepun sewaktu my first degree. Wow, teknologi memang memainkan peranan penting. So apa yang dinyatakan oleh Cikgu Helmi tadi memang tepat, iaitu teknologi akan membawa kita ke arah satu prasarana yang baru dalam menuju apatah lagi kesamarataan dalam pendidikan. Saya suka menyatakan kesamarataan pendidikan. Sekarang bukan pelajar-pelajar pintar sahaja yang boleh belajar ICT, yang terpilih untuk masuk bilik komputer untuk belajar ICT. Semua pelajar dan di rumah apatah lagi, walaupun mungkin banyak komplain yang menyatakan bahawa ada yang dapat capaian internet, ada yang tidak capai, tapi sebenarnya PDPR is not about online sahaja. Offline pun boleh dan sebenarnya banyak media lain seperti WhatsApp dan juga media-media lain yang capaian yang boleh dicapai untuk PDPR ini. So berbalik kepada soalan tadi, peranan ibu bapa. Sebenarnya tajuk hari ini saya rasa saya nak menyatakan pada Dr. Zaila dua perkara yang penting. Guru adalah superhero sewaktu PDPR dan ibu bapa adalah superhero. Dua-dua memainkan peranan penting.
Dan perkara ini saya lihat dengan jelas, walaupun mungkin sewaktu first degree saya di Jepun dulu, saya kurang melawat sekolah kerana ialah first degree dan dalam bidang bahasa Jepun pula terpaksa menghafal kanji 24 jam, so tak ada masa nak ke sekolah. Tapi sewaktu di US, kerana saya membawa sekali anak-anak saya untuk belajar di sana, saya melihat Masya Allah, soalan Dr. Zailah tadi, penglibatan ibu bapa, yes, itu the first impression apa yang berlaku sekolah-sekolah di Amerika Syarikat. Okay, dan terutama sekali sekolah-sekolah yang anak saya pergi, anak saya bersekolah 2 orang di sekolah rendah, elementary, dan 2 orang di sekolah menengah. Every week memang ibu bapa akan penuh di sekolah. Every week, every weekend, Sabtu memang ada, sebagai contoh minggu ni ada malam konsert Symphony Orchestra, minggu depan ada konsert choir, minggu depan satu lagi ada konsert. Bukan saja konsert tapi perkara-perkara lain yang membuatkan ibu bapa bukan paksaan, tak perlu isi borang apa-apa, tapi mereka akan datang. Dan mereka akan datang, dan the first thing yang saya terkejut sewaktu the first konsert anak saya yang saya attend, saya terpaksa beratur bersama wife saya hampir saya rasa 200 meter untuk masuk ke dewan kerana ibu bapa memang line up untuk datang bagi sokongan untuk konsert anak-anak yang berlaku pada pukul 7 malam. Okey, dan dewan penuh. So daripada situ saya melihat, wah, peranan ibu bapa sangat penting untuk sekolah-sekolah di Amerika Syarikat kerana PTA mereka juga adalah sesuatu organisation yang sangat diperlukan di sekolah untuk menjana pendidikan anak-anak mereka. So PTA ini, untuk pengetahuan Dr. Zailah dan juga Cikgu Helmi, bukan sahaja dianggotai oleh ibu bapa, tapi mereka juga memilih 5 orang profesional di dalam PTA mereka yang bukan ibu bapa di sekolah itu, tapi mereka telah melantik 5 orang profesional dilantik untuk menjadi sebagai board advisor, okey, bagi apa sahaja program-program akademik dan juga co-curriculum bagi sekolah tersebut. So saya rasa mungkin ada kaitan dengan PDPR yang kita bincangkan di sini kerana ini adalah satu perubahan yang perlu kita lakukan di mana penglibatan ibu bapa itu akan membuatkan apa saja aktiviti, bukan saja PDPR, PDPL, PDPC, semua akan berjaya jikalau mendapat sokongan daripada kedua-dua belah pihak, iaitu guru sebagai superhero dan parents juga sebagai superhero. So dua-dua amat diperlukan oleh anak-anak untuk mereka berjaya mendapat pendidikan yang sewajarnya di sekolah. Itu yang berlaku di Amerika Syarikat. Dan saya juga berpeluang untuk ke Finland sebenarnya, lawatan rasmi KPM. Finland juga mempraktikkan perkara yang sama. Cuma Finland ni kita boleh katakan sangat simple lah. Sangat simple, cuma simple mereka yang membuatkan pendidikan mereka nombor 1 dunia. So pelibatan ibu bapa di Finland juga boleh dikatakan sangat menyeluruh. Okey, sangat menyeluruh di mana kebanyakan teks daripada ibu bapa memang mereka salurkan untuk pembangunan anak-anak di sekolah. Sebab itu makan mereka free, and then yuran sekolah mereka free, lepas tu jagaan selepas anak-anak di sekolah juga free. Kerana dengan teks ibu bapa itu memperuntukkan hampir, kalau tidak salah saya, 60% teks di Finland dibayar untuk pendidikan. So jadi ibu bapa memang tidak ada ralat untuk membayar teks yang tinggi kerana mereka tahu semuanya pergi kepada Finland. Okey, pergi kepada pendidikan. Okey. So saya melihat Amerika Syarikat dan juga Finland, persamaan mereka, ibu bapa memang menjadi part of the soul of the school. Okey, dan juga profesional yang dijemput oleh pihak sekolah untuk menjadi board advisor walaupun anak-anak mereka tidak ada bersekolah di situ, untuk memberi buah fikiran. So berbalik kepada PDPR kita, saya rasa pelibatan ibu bapa memang sangat diperlukan. Sokongan ibu bapa kerana ibu bapa juga adalah superhero. Guru juga adalah superhero untuk PDPR ini. So gabungan ini akan membuatkan kita akan menuju Education 2030 seperti yang diharapkan UNESCO, kesamarataan dalam pendidikan. Semua menyokong dan semua anak-anak akan mendapat pendidikan yang sama rata pada tahun 2030 nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Oh, tu dia. Jadi maknanya kalau saya tengok daripada, saya rumuskan daripada cerita Dr. Rozi tadi, maknanya bila you sebut not only parents but also the professionals, meaning the people from the community.
from the Yes. community, from the corporate people, they too That's must right. play the role. Because That's kita right. tak nak cikgu ni macam kita je bertanggungjawab. Education ni di bawah batu Betul. jemala kita. No. Okay? Betul. Betul. Education is di bawah batu jemala, parents, cikgu, community, corporate, Ya. semua mesti menggembaling tenaga. Di mana mereka boleh menyumbang. Mungkin corporate, dia punya corporate social responsibility, this is the time. Di segi bukan, kalau saya nak tanyalah macam Cikgu Helmi, macam contoh kalau sebelum pandemik dulu kita ada mesyuarat PABG pergi kat dewan kan. Jadi kita bincang pasal isu-isu pendidikan, ada 3 penjuru. When this pandemic berlaku, ada tak because saya survey bila saya tanya-tanya mereka kata tak ada pun perjumpaan selalu kita kata perjumpaan bersemuka, tapi ada atau tidak usaha pihak sekolah dan ibu bapa untuk bertemu, untuk berbincang sebagai perancangan secara maya sebelum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tanya, kita jawab yang tu dululah. Okey, jawab satu Respon dengan Rozi tadi. Okey, sebenarnya Dr. Zaila dan juga Dr. Rozi, saya mungkin boleh share sikit lah. Saya sangat setuju sebenarnya dengan Dr. Rozi, yang mana kalau kita tengok yang luar negara punya, memang ibu bapa dia memang sangat berperanan. Malah kalau saya boleh kongsi sikit, saya punya pengalaman tahun 2015, saya ke Korea untuk program pertukaran guru ke sana. Dan kita duduk kat sana 3 bulan. Bukan kita pergi sehari 2 hari ataupun seminggu pergi tengok lepas tu balik kita bercerita, tak. Kita experience sendiri menjadi guru di antara negara yang dikatakan sistem pendidikan dia tu antara yang terbaik kat dunia kan, Korea. Okey. Dan bila saya tengok, bila ada satu lawatan saya ke sebuah sekolah tu, dia punya bila kita pergi tu kan, dia ada satu bilik khas, dan bila saya tanya dia, ini cikgu ke? Cikgu apa? Saya tanya dia sebab dia tengah jaga sekumpulan murid. Dia cakap, tak, saya ibu bapa kat situ. Yang kita orang gile-gile pergi jaga kelas tambahan untuk budak-budak. Jadi cikgu balik. Saya tanya, mana cikgu? Dia kata balik. Cikgu dia dah balik. Saya macam, ha? Lepas tu macam, dia kata, kita orang akan ambil gile-gile untuk menjaga budak. Dan bila saya tengok, ini sebenarnya sarana ibu bapa yang kita nak. Maksudnya PIBG tu bukan setakat datang nak meramaikan bilangan ataupun di majlis di sekolah tu kan, tetapi sebaliknya menyumbang kepada kepakaran apa yang diorang ada dan juga sama-sama contribute. Dan untuk di Malaysia memang kita sendiri tahulah realiti apa yang berlaku. Even pendidik sendiri pun sebenarnya kalau kita bertanya kan apa yang dia dah sumbang kepada sekolah anak dia pun, saya rasa macam ada benda yang macam kita tersekat kat situ kan. Jadi macam itu satu cerita lah. Sebab tu pada saya sebenarnya saya lebih suka melihat aspek ni kita stop daripada kita kumpulan guru salahkan ibu bapa salahkan guru. Let's work together. Sebab kita tahu collaboration. Collaboration. Sebab kita tahu memang kejayaan pendidikan tu perlukan dua-dua belah pihak. Dan adik saya, dia bukan cikgu tau, adik dan kakak. Sebab dalam family saya cuma hanya saya dengan kakak sulung saya cikgu. Jadi kita orang kadang-kadang kita orang terima feedback banyak lah daripada perspektif ibu bapa, perspektif orang kata apa, daripada guru sendiri sebab kita cikgu kan. So bila dengar, bila PDPR untuk tahun kedua, itu kita kena ingat. Sebab PDPR masa kali pertama dia berbeza sebab masa tu semua orang struggle. So many problems, so many issues yang kita kena selesaikan. Isu gadget, isu bahan, isu collaboration among teachers, capaian internet tu apa semua. Tapi bila dah masuk ke PDPR yang kedua, saya rasa people are expecting more from education. Dia harapkan cikgu-cikgu buat usaha lebih, cikgu pula harapkan mak ayah buat usaha lebih untuk anak-anak. Jadi macam sebab tu kadang-kadang kita ada konflik kat situ. Yang mana saya tengok, kenapa kita nak salahkan satu sama lain sedangkan kita perlukan satu sama lain. Itu yang saya nampak. Dan adik saya bila dia tanya saya sebab dia nak pastikan benda dia buat untuk anak-anak dia tu betul. Jadi dia kata, betul tak saya nak tanya, dia bagi saya bangcik lah kan. Okey, dia kata ada 4 sebenarnya. Dan saya setuju dengan apa yang dia cakap. Ada 4 benda yang menyebabkan kejayaan PDPR ni.
Satu adalah ibu bapa punya komitmen. Ibu bapa punya komitmen. Yang kedua adalah usaha guru. Usaha guru. Yang ketiga adalah facility. Maksudnya macam mana kita sediakan environment yang sesuai untuk anak-anak di rumah untuk belajar. Dan juga satu lagi adalah Allah SWT, lupa lah. Facility ICT, ibu bapa, kesediaan murid, keberadaan murid. Yang keempat. Yang mana saya rasa setuju. Saya setuju semua benda yang dia cakap tu sebab saya rasa macam betul. Dan mungkin kita tak boleh kontrol pada aspek ibu bapa sebab itu dia orang punya cerita. Tapi kita boleh kontrol daripada kita. As long as kita ada usaha yang bersungguh-sungguh usaha, saya rasa is enough. Itu dah bahagian kita dah selesai. Itu pada saya lah, saya tengok. Jadi kalau kita dah buat sehabis baik, kalau pelajar kita tak nak juga belajar, saya rasa itu bukan salah kita dah. Tak adalah saya nak lepas tangan, tetapi pada saya rasa kita dah buat yang terbaik. Macam orang kata nak memandaikan pelajar lah kan, itu bukan kuasa kita, betul tak? Kuasa kita nak bagi ilmu kat diorang. So harap-harap benda-benda tu kita boleh bantulah. Tetapi saya nak menarik satu perhatian lah untuk Dr. Rozi dan juga Dr. Zaila serta kita punya penonton pada hari ini. Untuk cikgu kita dah ada manual PDPR, betul tak? Dan cikgu sendiri pun dah ada sediakan bahan untuk murid. Tetapi pernah tak kita terfikir, kenapa tak ada orang sediakan modul atau guideline ataupun manual kepada parents on how they can help to support dia punya anak kat rumah. Sebab mak ayah ni dia bukan orang pendidikan macam kita. Orang pendidikan dia tahu macam mana nak support. Tetapi mak ayah lain ni kadang-kadang dia buat kerja, even dia ada PhD ke, ada master ke apa ke, dia tak pernah menerima macam mana this is the guideline. You kena buat ini, you kena buat ini. Kita tak ada. Dan baru-baru ni saya pernah timbulkan dalam isu yang sama dalam satu webinar dengan UTM dan katanya UTM tengah usahakanlah modul tu, tapi saya harap lebih banyak modul-modul yang sebenarnya bukan kita nak ajar mak ayah tetapi kita nak bantu dia orang. So this is the way kalau you nak bantu you punya anak belajar kat rumah. Okay? Tu dia. Sebab kita tengok kan, macam itu yang saya katakan, kita all of us, kata Dr. Rozi, the future of education is all about collaboration. I remember you said that kan. Jadi kita sebenarnya kita kena proaktif lah semua pihak. I like your four tadi, cikgu, murid, ibu bapa, facility kan. Cuma saya nak tambah sikit lah kan. Bagi saya community ni must play their role. Community ni banyak. Orang surau pun community juga kan. Apa yang dia boleh sumbangkan, macam saya lah, bila saya sebagai pensyarah, even though I don't have problem with my PDPR, tapi saya bila cikgu-cikgu rasa struggle saya pun tercubit, saya pun rasa how can apa boleh saya sumbangkan. I think about it, I ambil berat dan mungkin dengan buat live ni mungkin boleh tercetus idea, because kita tengok kalau kita tengok dalam isu Kementerian Kesihatan kan, saya sangat suka bila kita tengok guideline bukan saja untuk hospital, untuk doktor, tapi juga untuk bisnes kan, untuk orang awam, untuk orang meniaga, untuk orang sekolah. Jadi kita sekolah-sekolah pun kita kena proaktif. Kita punya job function ni kena fleksibel. SIIC kalau dulu tugas dia begini-begini, waktu sekarang kena fleksi. Kena cari jalan macam mana you have to berubah. You don't expect orang berubah. How can you respond to the need of the teachers today? Macam parents pun maknanya we need to responsive, kena sensitif. Macam contoh sekarang ni PDPR. You need satu, walaupun kita tak ada, mungkin tak, kebanyakan ni tidak ada bilik sendiri, tidak ada meja sendiri, mungkin kita boleh allocate meja makan ni. Meja makan ni kita kata ini tempat pukul 2, ini tempat PMP katakan. Dia kita dah allocate. So benda-benda macam ni we need actually kita kata apa ni, menghulur tangan lah, collaborate, talk to, mesti ada platform yang they can talk to, bukan melalui CP-CP je kebetulan kan. Kita kalau really plan, kita kena tengok ni macam helicopter view lah. Of course kalau boleh you share sikit Helmi, tak habis lagi. Kalau boleh, I'm sure during the pandemic you have faced some challenges dalam you melaksanakan PDPR you. If you can share some contoh
di mana you dah overcome the issues tu with respect of your own PDPR. Can you share that? Satu dua contoh yang you dah overcome the problem. Okey, sebenarnya Doktor, saya mungkin boleh cerita sebab saya rasa pandemik ni ataupun PDPR ni sebenarnya mengajar saya banyak benda, tahu tak? Contoh dia, masa mula-mula kita ber-PDPR tu, semua lost. Semua orang lost, betul tak? Semua orang tak tahu apa nak buat. Kan? Walaupun sebenarnya kita dah ada sebelum ni, kita dah ada pembelajaran digital yang kita gunakan VLE, Virtual Learning Environment tu, yang kita ada dulu. Tetapi kebanyakan dia tidak bukan style yang macam ni. Dia kebanyakan dulu saya tengok, dia orang hanya belajar di sekolah. Datang sekolah barulah pergi masuk makmal komputer, lepas tu buat. Bukannya yang duduk dekat di rumah kemudian gunakan. Itu berbeza lah. Jadi kebanyakan saya tengok pendekatan saya pada peringkat awal tu base kepada assumption. Yang mana saya rasa tak betul. Kita tak buat Google Meet sebab kita rasa budak-budak kita internet tak bagus, gadget tak ada. Kita buat assumption macam-macam. Dan saya tak puas hati sebab saya rasa macam betul ke budak-budak saya tak ada phone ni kan. Jadi macam saya sampai ke extend ke satu tahap, lepas saja buka sekolah saya terus buat survey. Saya nak tengok betul ke budak saya tak ada gadget sebab saya rasa dia orang punya game 24 jam, dia punya media sosial 24 jam. And surprisingly, Dr. Rozi dan juga Dr. Zaila, 95% memang ada dan tidak berkongsi. Sedangkan budak-budak saya kat sini adalah budak B40. Majoriti budak kami adalah B40, budak kampung. Jadi daripada situ saya macam okey. So untuk benda-benda yang mencabar macam ni, pada saya sangat tekankan kepada kita kita bijak, kita kena bijak bekerja. Kalau tidak kita akan bagi ubat yang salah pada setiap masa. So daripada data yang saya ada, saya gunakan benda tu untuk kita pilih sebenarnya apa approach yang sesuai, aplikasi yang sesuai. So daripada situ saya belajar lagi. Saya tengok ada lagi masalah, rupanya budak-budak ni dia punya motivasi tu peringkat awal dia okey, and then dia turun. Kenapa? So saya cuba pergi cari. So benda-benda macam tu yang saya kata saya jumpa banyak benda baru yang saya terpaksa tangani. Cuma kita kena tangani tu benda tu secara bijak lah pada saya. Gunakan data, kena kreatif, maksudnya kena pergi cari alternatif-alternatif lain. Dan juga mungkin saya nak kongsi dengan rakan guru yang kita ada kat sini. Setiap isu tu adalah bersifat lokal. Setiap isu. Jadi macam kalau saya bercerita ni mungkin tak sesuai dengan guru-guru yang duduk dekat Johor, yang duduk dekat KL, yang duduk dekat Sabah, yang duduk dekat Sarawak. Sebab tu pada saya data lokal tu sangat penting. Maksudnya kita dapatkan survey ke anak murid kita, apa masalah dia. Anak-anak kita yang duduk dengan mak ayah tak sama dengan duduk datuk nenek. Sebab kalau duduk dengan mak ayah masih boleh ajar. Tapi kalau duduk dengan datuk nenek dia susah sikit nak ajar, dia lama tinggal sekolah kan. Okey. Tapi kalau dengan nenek ni okey lagi. Jadi manja. Sebab tu kita kena kita punya penyelesaian tu kena bersifat orang kata apa, bersifat lokal. Dia dah jadi macam guru dan sekolah, dia dah ada autonomi tau secara tak langsung untuk nak tentukan apa pendekatan yang dia perlu pakai. So kalau saya nak kata apa yang saya buat ni valid kepada semua pelajar, saya rasa bukan maksudnya valid untuk digunakan oleh guru lain. Saya rasa tak juga sebab saya tak tahu budak-budak dia orang macam mana kan. Jadi macam sekiranya ada benda yang saya punya okey, so ambillah pakai. Macam saya, bila saya dah nampak kata budak saya ada gadget, ada internet, tak ada masalah, so saya mula gunakan Google Meet untuk PKP yang kedua tu, cuti yang kali kedua. Memang betul dia orang boleh buat. Memang boleh buat. Lepas tu bila saya tengok makin lama data dia pun dah makin habis, so saya tukar kepada synchronous learning. Tak segera kita bagi YouTube, kita buat secara macam flip classroom tu. Dan kemudian bila saya tengok, bila YouTube pun kadang-kadang dia dah, kan YouTube panjang-panjang juga kan, jadi macam dia rasa macam dia tak suka. Jadi saya terpaksa lagi fikir sebenarnya apa alternatif yang saya ada. Sebab tu yang saya pergi ke TikTok. Dan bila saya pergi ke TikTok, saya tengok memang betul di sana lagi ramai generasi Z yang saya rasa kita kena pergi dan approach dia orang lah. Itu yang saya nampak. Jadi hikmah daripada apa yang berlaku ni sebenarnya, saya pun struggle. Saya bagi tahu dengan cikgu-cikgu, saya pun struggle. Tetapi apa yang menyebabkan saya mungkin boleh survive sikit
adalah kerana saya tidak statik, maksudnya saya sentiasa bergerak cari apa pilihan yang saya ada berdasarkan data yang saya ada, data setempat, dan saya cuba cari penyelesaian yang terbaik untuk yang sesuai dengan anak-anak saya. Okey, itu sajalah saya rasa. Mungkin kau boleh respon sikit kepada cikgu ni. Katanya setuju empat pihak tu. Isu utama yang dihadapi kata dia, ibu bapa, kalau ada 4 orang serentak, mana nak online-nya? Cuba respon sikit. Bagi motivation sikit. Bagi doktor dulu kot, Dr. Rozi. Dr. Rozi nak cakap dulu lah. Saya ada nak komen juga yang ini. Tapi saya bagi Dr. Rozi dulu. Okay, so sedikit saja sebab saya rasa this is very subjective, okay? Untuk jawab kerana ada rumah yang 4 orang serentak tak ada masalah sebab just to mention maybe Unify. So 4 orang ada 4 laptop, 4 telefon boleh go through dengan Unify tu. Tapi mungkin rumah yang tak ada Unify, mungkin susah sikit, mungkin terpaksa menggunakan line telefon masing-masing. So ada yang slow, ada yang laju. Tapi tu saya kata sebenarnya untuk PDPR ni dia terbuka. Jangan kita anggap bahawa PDPR is online. No, that's wrong. Yeah. For me, that's wrong. Online is wrong. Sebab kerana PDPR juga boleh berlaku secara offline. Okay, mungkin boleh tinggalkan homework melalui WhatsApp ataupun mana-mana medium yang boleh menjadikan PDPR itu akan berlangsung setiap hari tanpa bergantung kepada online. So itu atas kreativiti guru. So sebab itu saya melihat sangat positif PDPR ini kerana dia akan membuatkan guru di sekolah akan menjadi sangat kreatif. Okey, kerana di rumah saya sebagai contoh, saya ada wife saya memang cikgu. And then saya ada anak yang darjah 5 juga menggunakan PDPR sekarang. Dan saya sendiri pun dengan student IPG saya menggunakan Google Classroom, Google Meet untuk pengajaran. So banyak konsep yang kita boleh jalankan. Tapi yang penting adalah di sini adalah kreativiti. Kreativiti seorang guru itu sangat diperlukan dan apatah lagi dengan sokongan daripada ibu bapa. That's why Dr. Zailah mention tadi, future education is about collaboration. Collaboration. Okey, dengan collaboration barulah kita rasa tidak menyimpan apa-apa perasaan negatif di hati masing-masing guru ke ibu bapa kerana kita rasa dengan berkolaborasi tujuan untuk anak-anak semuanya akan berjaya, insya-Allah. Itu sedikit pandangan daripada saya. Jadi saya pun nak bagi pandangan juga kan. Kadang-kadang kita ni mana yang tak boleh tu yang itu yang kita nak fokuskan. Sedangkan kita ada option kan. Jangan benda-benda yang nak juga buat macam ni. Jadi kita sebenarnya yang menyukarkan diri kita sendiri because as Rosie said the sky is the limit. The sky is the limit, kan? Jadi macam contoh, saya tengok cikgu-cikgu di dalam Facebook, kawan-kawan saya ramai cikgu-cikgu. Saya memang Facebook saya accept cikgu je. Kalau tak ada tulis cikgu tu memang saya tak accept lah kan. Saya tengok mereka buat project based learning yang melibatkan mereka buat project yang banyak masa macam contoh project memasak, projek buat produk dan sebagainya kan. Jadi kita kena fleksibel. Jangan kalau kita tak fleksibel kita jadi stres. Nak juga waktu ni nak juga online kan. Jadi that's why kita kena fully equip, kita kena versatile kita kata kan. Cikgu versatile so that kita will not get pressured bila kita bila tak ada option kita akan jadi stres lah. Kita akan stres. Okey, dia kata apakah galakan atau cara untuk membantu murid yang langsung tak pernah nak masuk PDPR? Ini pun saya rasa macam yalah kadang-kadang saya selalu beritahu cikgu, okey. Kita ada 30-40 murid. Ada 2 orang tu yang tak masuk. Kita macam stres sangat yang 2 orang tu. Kan yang ada 20 orang ni macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak laksanakan? Apa yang terbaik? So apa persediaan kita yang pada 20 tu? So kita fokus yang 20 tu rather than kita spend so much of our energy fikir macam manalah nak dapat budak berdua ni. Kan? Jadi cuba respon sikit kalau ada tambahan. Okey, mungkin saya respon sikit Cikgu Helmi berkaitan boleh. Okay, so saya still nak share dengan pengalaman anak-anak saya bersekolah di US, okay? Di mana sewaktu anak-anak saya di US, saya melihat bahawa hal awal murid, I mean division of student engagement di setiap sekolah sangat penting.
Okey, sangat penting kerana walaupun masa tu tak ada PDPR pun, tapi saya perasan setiap kali salji lebat, so sekolah akan ditutup pada pagi itu. Jadi kita mendapat telefon daripada Student Engagement Division di sekolah, di mana mereka akan telefon dan maklumkan anak-anak tuan tak perlu datang ke sekolah hari ini kerana sekolah ditutup kerana salji lebat. So sekolah tidak buka. So kami yang tidak tahu, yang mungkin tidak check email pun, jadi kami tahu dengan panggilan telefon itu membuatkan kita alert apa yang berlaku di sekolah sebagai ibu bapa. So ini cadangan yang saya ingin maklumkan kepada kepada pihak sekolah kita. Jadikan juga sebagai hak awal pelajar, kita ada PKHAM, kita ada PKP, kita ada PKCO kan. So PKHAM di sini memainkan peranan penting lah untuk PDPR yang anak-anak yang langsung tidak mahu join. So I think that is a role of them to call the parents. Okay, kerana for sure saya yakin mereka semua ada nombor telefon parents dan bagi tahu bahawa PDPR berlangsung tapi anak tuan dan puan tidak langsung menyertai. So mungkin daripada situ ibu bapa akan tersentak dan kemudian akan baru tahu bahawa anak mereka tidak terlibat. So di sini sebab itu pelibatan kedua-dua pihak itu sangat penting. Pelibatan sekolah, pelibatan ibu bapa untuk memastikan apa halu tuju anak kita untuk mencapai pendidikan terbaik itu tercapai. Okey, dan Dr. Zaila, saya nak perbetulkan sikit. Sebenarnya kita tak boleh nak fokus pada 20 tu. Sebenarnya kita kena fokus kepada 2. Okey, yang Dr. Zaila kata, kenapa di kepala fikirkan yang 2 orang tu. Sebenarnya 2 orang tu yang sebenarnya kita perlu fokus. Kerana kita dalam menuju untuk kesamarataan dalam pendidikan. If we let them like that, so dalam 2030 kita cuma mendapat 60% sahaja pelajar yang kita inginkan. Sedangkan 40% kita abaikan sehingga menjadi satu budaya yang saya rasa kurang sihat. So di sini hak ehwal pelajar di sekolah memain peranan penting dan mungkin boleh berlaku perubahan di mana menggunakan media telefon, kerana sekarang media telefon semua parents saya rasa ada telefon. Sama ada parents itu nelayan ke petani ke, for sure ada telefon. So kontak sahaja mereka melalui telefon daripada hak ehwal pelajar mengatakan anak tuan-puan terlibat atau tidak dalam PDPR ini. Itu salah satu cadangan saya lah. Thank you. Okay, sebenarnya ada rancak juga di luar sana. Memang saya dah tak tertengok dah soalan, begitu banyak sekali isu-isu yang dia minta kita sentuh. Tadi tu Dr. Razi kata ya, saya maksudkan tadi tu yang 2 orang tu sampai terlalu stres sampai 20 tu kita tak ingat. Ya, bukannya kita tak take care semua ya. Jadi maknanya, dan saya sangat sukalah bila Cikgu Halmi kata tadi, kita ni kalau nak buat sesuatu tindakan tu mestilah dia panggil data driven. Tu sebab saya suka kalau cikgu-cikgu buat kajian tindakan, get the real data, get the real story, rather than kita membuat andaian-andaian. Ini sangat bahaya sebagai kita cikgu. Dr. Zaila. Mungkin saya boleh kongsi kot, saya punya cerita sikit tentang macam mana saya berdepan ataupun menangani isu pelajar yang tak join kelas PDPR tu yang tak ada langsung. Okey, silakan. Okay. Semua orang ramai soal perkara yang sama. Yang tak hadir PDPR ni, ramai yang kecewa kat luar ni. Saya nak tengok ni. Macam mana kita nak bagi dia positif sikit. Sebenarnya saya rasa saya sendiri pun masa peringkat awal tu pun kita struggle. Antara benda yang kita struggle dan dapatkan adalah respon pelajar. Dan juga dia banyak, sebenarnya isu dia sangat banyak sebenarnya berkaitan dengan PDPR pada peringkat awal. Dan kemudian daripada situ sebenarnya yang kita macam kita cuba selesaikan satu-satu kan. Okay. Jadi kalau untuk macam kes saya pula, ada pelajar yang langsung dia tak join. Mula-mula okey, lepas tu dia tak join langsung. So saya cakap nak buat macam mana ni. Last sekali saya cuba ambil satu langkah yang agak agresif lah pada saya. Saya pergi sendiri rumah dia orang. Saya pergi sendiri rumah dia orang, saya buat home visit. Saya pergi dan saya cuba bertanya khabar lah. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Tu macam saya kata tadi lah, kebanyakan pada banyak benda kita berdasarkan assumption kita. Jadi saya nak benda yang true story yang saya boleh pergi dan saya cuba tanya anak murid saya. So sebenarnya bila saya pergi tu, saya akan buat 2 benda. So yang pertama, saya akan minta dia siapkan dulu kerja dia yang saya bagi dia tak buat tu. Okay, buat depan saya. Kalau macam katakan saya minta dia buat video tentang eksperimen. So eksperimen tu sebab kita dah ada perkataan fleksibel tu kan, jadi kita dah tahu sebanyak mana kerja yang kita nak bagi tu agak logik lah, logik.
Jadi bila pergi tu saya akan pastikan dia orang siap. Dan benda yang kedua yang saya buat adalah saya ceramah free dekat mak ayah. sebab sebab bila saya pergi je, bila tanya mak ayah dia orang, bila saya tanya semua akan kata, "Oh, sekolah lagi ke cikgu?" Masa tu yang peringkat kedua. Saya pergi dalam sasa 4-5 rumah budak, semua akan tanya, mak ayah dia orang kata, "Lah, anak saya beritahu semua dah cuti sekolah lah, dah tak sekolah." So, benda tu yang menyebabkan sebenarnya saya rasa macam kalaulah dia orang tahu anak dia masih bersekolah, saya rasa memang dia akan terus paksa anak dia mengikuti. Jadi daripada sana saya tengok sebenarnya saya gunakan peluang saya pergi buat home visit yang kita susah sangat nak bergerak pergi sana sini tu. Saya gunakan tu juga untuk saya bagi orang kata apa macam ceramah lah. Saya kata ceramah, kita bagi tahu dia tengah bersekolah lagi, masih ada kelas, dia kena ikut. Ada tak sediakan, saya cuba bagi masa tu. Sebab tu di situlah yang menyebabkan saya sedar bahawa kita perlukan satu modul ataupun manual yang macam mana nak ajar mak ayah, bukan nak ajar lah, nak bantu mak ayah supaya dia support untuk guide dia punya anak-anak kat rumah. Dan satu benda serius yang saya rasa kita kena fikirkan bersama dah, saya rasa, cuba bayang daripada bila kita mula buat PDPR ni, dah hampir setahun kan. Jadi kalau kita masih bercerita tentang nak cerita masalah internet, masalah gadget, bukan saya nak menafikan. Saya tahu memang itulah masalah dia. Tetapi kita kena cari solusi kepada benda tu sebab kita tahu online learning dia akan jadi future. Online learning dia akan jadi future. Kalau kita asyik nak fikir kata, oh kita ambil benda, faham tak? Bukan kerana saya bercakap berdasarkan situasi saya faham rakan-rakan yang mengalami kesukaran. Tetapi sebenarnya saya kalau boleh tu kita mencari solusi kepada macam mana nak menyediakan gadget, benda-benda yang sama, fasiliti yang sama kepada anak-anak kita yang duduk kat pedalaman supaya dia orang tak akan tertinggal. Sebab benda ni akan berlangsung untuk jaga masa yang panjang lagi. Kalau kita terus, bukan kita saja rugi, anak-anak kita pun semua rugi. Itu yang saya nampak lah. Okay, maknanya apa benda yang mudah dalam hidup ni kan. Semua orang macam kalau kita kata doktor frontliners pun, mereka pun ada cabaran yang besar. Kita pun cikgu pun, kita bersyukurlah kita masih ada kerjaan dan masih ada cabaran-cabaran yang menguji minda kita, menguji kreativiti. Sebenarnya kalau kita tak ada cabaran yang cikgu-cikgu di luar sana yang dihormati, yang disayangi, kalau kita tak ada cabaran-cabaran ini, kita tak akan kreatif. Inilah masanya kita dah terlalu lama sangat dah comfort zone. Semua mudah. Jadi this is the time kita tunjukkan kita punya kreativiti. Saya sangat sukalah dengan Taufik Hidayah ni. Dia kata, dia kena mengena pula dengan I kan, Taufik Hidayah ni. Okay, dia kata sediakan manual PDPR. Okay, kalau memang, tapi kalau kita, kalau boleh lah, kita jangan kata sepatutnya KPM, banyak sangat sepatut. Kalau boleh kita buang sepatut tu. How can we contribute? For example, we start from us dulu. Kalau macam saya sangat suka, kalau masa saya di Canada dulu, daripada zaman Canada tu tahun 80-an dulu kami dah bukan Canada, di Amerika. Masa saya buat masters dulu, kita dah buat individualized punya module. Kat mana dalam tiap-tiap subjek modul tu kita ada remedial activities kita dah siapkan. Kita enrichment activities kita dah siapkan. Maknanya modul itu boleh diguna walaupun cikgu tak ada. Dan mungkin kita boleh tambah sedikit parent guide. Ada bahagian parent guide. Kita slow-slow buat tiap-tiap hari, buat satu topik, lama-lama kita boleh siap individual modul yang mereka boleh gunakan masa tak ada talian kan. Maknanya online ni bukanlah semata-mata cara. Jadi that's where we need to the sky is the limit tadi. That's where we need PLC. Ulurkan tangan. Kalau sekarang ni komunikasi sangat mudah. Saya sengaja buat sesi malam ni, it is a form of PLC di mana kita pensyarah with the teachers. We are sama-sama bawah KPM. We need to support each other. And also kita tak boleh, parent pun our community, orang surau pun still community kan, polis pun still kita community. Kita kena gembling tenaga lah because anak-anak ni tanggungjawab bersama kan, not just the school. SISC pun, Nazir pun, kita tak boleh macam Nazir kerjaan macam ni. Waktu pandemik ni kita kena fleksi lah, versatile lah.
macam mana kita boleh contribute? Mungkin kita boleh buat modul, masing-masing ada kepakaran masing-masing. Dan macam sekarang ni, this is the time we need to talk. We need to collaborate. We need to PLC, professional and the community. Katanya ni saya sukalah pandangan ini ya, manual ataupun modul tadi. Self individualized modul ni mungkin boleh. Kita nak entertain sikit ya pasal kita dah masuk ke masa kesejahteraan. Sebenarnya banyak lagi benda saya nak soal ni. Tapi saya janji kita nak entertain question from the viewers. Okay. Ini daripada Dayang, dia kata, ibu bapa sepatutnya, ni sepatut lagi ya, hubungi pihak sekolah ya, dan guru maklumkan maklumkan yang mereka ada masalah sedikit. InsyaAllah boleh. Maknanya yang pentingnya communication, collaboration kan. Kalau macam ibu bapa tak call, kita mungkin boleh call. Sekarang ni komunikasi semua di hujung jari lah pada pandangan saya lah. Okey, kita tengok lagi ya, kita nak baca Dr. Zaila, mungkin saya nak kongsi satu lagi lah macam mana saya melaksanakan PDPR tu. Saya rasa yang mungkin lah boleh bantu cikgu-cikgu jugalah. Sebab pada peringkat awal kita tercari-cari tahu apa sebenarnya model yang kita nak pakai kan, betul tak? Maksudnya kita nak guna, masa bila kita nak guna video, lepas tu kita nak buat apa kan sebenarnya kan. So daripada sana bila saya tengok apa masalah saya dengan pelajar, saya dapati rupanya kan kita selalu dengar kan ada orang kata apa, ada aduan yang ada setengah guru ni dia main pakai forward saja video cikgu-cikgu lain. Ada yang dia main pakai forward saja Google Form ataupun quiz-quiz cikgu lain. Jadi macam saya tengok tu okey, kat mana yang dikatakan dengan pembelajaran tu? Sebab macam saya kata tadi, bila kita dah masuk PDPR yang 2.0 lah pada saya, maksudnya kita dah masuk ke second year kita, seharusnya aspek keberkesanan PDPR tu kita kena tengok. Maksudnya benda yang kita buat tu hanya sekadar bagi video budak tengok, okey habis. Itu kita dikatakan mengajar. Pada saya tak. Jadi saya cuba reflect balik, saya kata saya letakkan pada diri saya bila setiap kali saya cuba buat pengajaran PDPR ni ada 3 komponen yang saya letak. Komponen pertama mesti ada content delivery. Mesti ada konten. Sama ada konten tu saya nak bagi dalam bentuk video ke, dalam bentuk slide ke, dalam bentuk snap gambar ke yang budak baca. Itu dari segi konten. So tak adalah isu yang kata cikgu ni ajar tak, lepas tu nak suruh anak saya buat itu, buat ini kan. So kita ada part konten. Itu yang pertama. Yang kedua adalah part aktiviti. Aktiviti tu maksud saya bila saya bagi video kat budak, contoh saya bagi video TikTok, satu pasal kembar seiras, satu lagi pasal kembar tidak seiras. So daripada sana apa budak yang kena buat kat rumah? Dia tengok video tu, itu dah content delivery. Yang kedua aktiviti dia adalah dia kena buat, saya akan bagi arahan dia, tugasan dia, okay you buat perbezaan antara kembar seiras dengan kembar tak seiras. So itu yang dia akan buat. Dan kemudiannya baru kita bagi yang satu lagi komponen yang kena ada adalah daripada aspek pentaksiran dia. Maknanya bila dia dah siapkan benda tu dalam bentuk jadual, dia dah siapkan dalam bentuk peta minda, so itulah yang kita nilaikan dia. Maknanya jadi barulah saya ada satu struktur PDPR yang jelas untuk saya. Saya ada konten, saya ada aktiviti dan kemudian saya ada pentaksiran. Saya rasa sangat membantu. Saya dah share dengan cikgu-cikgu kat sekolah saya, dan mana tahu kalau ada cikgu-cikgu yang mungkin tengah struggle nak buat apa ni, nak buat video kan, nak bagi Google Form ke. So at least kalau cikgu dah ada satu kerangka ni, membantulah cikgu-cikgu untuk rancang dengan lebih baik insyaAllah. Okey, insyaAllah kan. Jadi saya berpandangan cikgu ni inilah masanya kita bila kita dalam kesukaran ini, kita mesti buatlah apa yang terbaik mungkin. Yang lain tu bila kita dah buat yang terbaik mungkin, yang selebihnya kita berdoalah pada Allah banyak-banyak supaya kita diberikan ilham. Saya selalu pun bila saya nak conduct apa-apa program ke, saya nak buat live ke, memang saya berdoa, saya kata ya Allah berikanlah aku ilham, lancarkanlah tutur kataku ya Allah, mudah-mudahannya. Jadi kita kena, ini antara usaha kita lah, kadang-kadang kita tak ada idea kan. Okay, Dr. Rozi, I want to ask you, bagaimana kita sekarang ni di IPG kan, bagaimana pula you nampak this opportunity, di segi peluang, bagaimana kita pula boleh berperanan dalam usaha nak memperkasakan PDPR ni, di segi teacher educator pula. Silakan Dr. Rozi.
Okay, thank you Dr. Zaila, thank you Cikgu Helmi. Sebenarnya saya terkesima dengan hujah-hujah Cikgu Helmi terhadap PDPR yang saya rasa sangat memberi banyak manfaat lah, banyak perkongsian yang saya rasa memang banyak yang perlu lagi kita belajar berkaitan dengan effort-effort yang perlu dilakukan bukan saja di pihak guru tapi juga di pihak ibu bapa. Dan tadi Dr. Zaila ada menyatakan tentang responsif. Okay, that is very important. Bukan saja responsif daripada pihak guru tapi juga daripada pihak ibu bapa. So saya teringat dulu kita ada rancangan yang famous awal tahun 2000 rasanya lepas saya balik daripada Jepun dulu, rancangan 3R. Responsive, respect and relax. So I think ingat. Yang perempuan 3 orang tu kan? Ya. So saya suka masa tu rancangan tu kerana bagi saya sangat tepat 3 perkataan tu. Respond, respect and relax. So PDPR kita hari ini sepatutnya R tu kita tukar kepada that 3R. PDP yang respond, yang relax dan juga yang respect. Respect terhadap apa usaha yang dilakukan oleh ibu bapa dan apa yang dilakukan oleh guru. Kerana dua-dua pihak memainkan peranan penting dalam konsep PDPR sekarang. So audience, if you may switch your mind that PDPR is not about something very heavy, but something that relax, respond and respect each other. Okay, so itu sedikit tambahan saya daripada apa yang Cikgu Helmi dan Zaila bagi tahu tadi. Okay, so okay. So untuk penonton semua, sekarang saya dah back to IPG campus. So as a pensyarah kanan ataupun academician untuk mengajar bakal-bakal guru kita yang akan pergi ke sekolah. Yang pergi ke sekolah bukan lagi norma lama tapi norma baru. Dan saya rasa sedikit berbeza saya punya platform dengan apa yang Cikgu Helmi alami sekarang kerana saya difahami Cikgu Helmi di sekolah menengah ya. Di sekolah menengah. Ya, saya. Betul Cikgu ni? Tapi saya adalah seorang educator untuk melatih guru-guru yang akan pergi ke sekolah rendah. Okey, pergi ke sekolah rendah dan bila kita bercakap tentang elementary school, we cannot high expectation apa yang pelajar-pelajar ataupun anak-anak sekolah rendah boleh capai kerana bukan limited tapi kita mesti lihat perkembangan psikomotor mereka, emosi mereka terhadap perkara-perkara baru ini. So saya ingin bawa sekali lagi tuan-tuan puan-puan semula back to US. Okay, saya suka kongsi US. Bagi saya pengalaman di US is very valuable experience, priceless kerana saya membawa 4 anak-anak saya yang kebetulan bersekolah di sana, sekolah elementary, sekolah high school. So saya suka berkongsi tentang perkara ini. Tak kira dalam Facebook dan apatah lagi bila dijemput oleh Zaila, lagilah saya nak kongsi supaya berbaloi pengalaman yang saya kecapi selama 4 tahun di US. Okey, di US anak-anak ini sangat simple homeworknya. Okey, saya melihat anak saya setiap kali balik pada sekolah cuma satu malam ada homework perlu dan memang dah ada polisi iaitu ibu bapa mesti guide anak-anak buat homework sebelum pukul 9 malam, 1 lembaran sahaja satu hari. 1 lembaran sahaja dengan no buku teks kerana buku teks kebanyakannya memang bukan ditinggal di sekolah tapi mereka dah guna e-book masa tu. So buku teks e-books tahun 2010 ya. I'm talking about 2010 when I was in Colorado State for my PhD. It was 2010. Di US sudah guna e-book dan mereka tidak anak-anak ini setiap kali homework cuma menggunakan lembaran saja. So setiap hari balik bawa 1 lembaran homework. So that is the thing that I think pensyarah-pensyarah IPG perlu fikir sekarang. Bagaimana untuk memastikan bahawa bakal-bakal guru di sekolah rendah ini mereka merupakan tunjang utama untuk merubah prasarana pendidikan kita. Itu pendapat saya. Kerana apa? Kerana sekolah rendah memainkan peranan penting untuk masa depan pendidikan kita. Okey, kerana seperti di Jepun juga mereka begitu memastikan bahawa pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan sekolah rendah dibentuk sebegitu rupa. Sebab itu ada isu kita melihat di Facebook di mana-mana sahaja anak-anak Jepun selepas waktu rehat mereka mengemuk, mereka mengelak kerana mereka sudah dilatih perkara itu sejak di sekolah rendah. Kerana sekolah rendah merupakan tunjang untuk membentuk bagi saya nusa bangsa masa depan. Jikalau basic tidak kuat untuk sekolah rendah, bagaimana untuk mereka membawa basic tidak kuat ini untuk ke sekolah menengah? So I think pendidikan awal kanak-kanak dan juga pendidikan sekolah rendah itu sangat penting. So isunya di sini saya sebagai pensyarah untuk IPG bagi melatih guru-guru yang akan ke sekolah rendah,
we have a very heavy task. Heavy task in the terms of how to make sure that our future teachers bring this idea, all the ideas supaya sekolah menjadi tempat untuk sebuah kehidupan, bukan untuk sebuah tempat untuk menghafal ataupun now we are heading walaupun kita tak tahu lagi result sama ada UPSR ada ke tak. Kalau UPSR tak ada, saya sangat bersyukur. Kalau UPSR ada, so we have to face this thing. Tapi yang penting 6 tahun daripada sekolah tadika sehingga darjah 6, bakal-bakal guru di IPG ini akan pergi dan ditambah pula dengan new normal ini. So that is our main role di IPG sekarang. As that educators, kita kena memastikan bahawa apa yang kita apply di dalam kuliah sewaktu IPG bukan lagi PowerPoint semata-mata. No, it's not about PowerPoint. It's not about guru perlu hujahkan teori. No, kerana IPG adalah institut latihan perguruan. It's different from university. Walaupun kita degree level, tapi adalah tempat untuk melatih guru-guru ini untuk menjadi guru yang hebat, mendidik anak-anak sekolah rendah untuk anak-anak sekolah rendah ini menjadi tunjang ataupun asas yang kuat untuk dibawa bukan saja ke sekolah menengah tapi juga hingga universiti dan sehingga kehidupan mereka di masa depan. So for me, tepat pada masanya kita pun ada transformasi IPG 2016 hingga 2025 dan saya nak tambah 5 tahun lagi supaya kita menuju pendidikan 2030. IPG akan menjadi satu institusi yang sangat penting untuk memastikan bahawa pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan sekolah rendah akan mendapat guru-guru daripada IPG yang betul-betul kreatif, berkaliber, berkarisma dengan apa jua cabaran yang akan mereka hadapi, terutama sekali norma baru dan juga PDPR. So that is my few points that I think the IPG need to play a main role as how that we are the training teachers education to bring that pendidikan awal kanak-kanak kita dan juga pendidikan sekolah rendah menjadi tunjang untuk membawa pendidikan kita ke peringkat global yang sepatutnya. Okay, thank you. Masya Allah, bersemangat Dr. Rozi ya. Dan nak ujung-ujung ni tengok lama lagi, saya nak habis je tengok ramai lagi orang masuk ni. Teruja dengan hujah-hujah Dr. Rozi ni ya. Saya sangat, saya harap sedikit sebanyak kita dapatlah manfaat. Saya sebenarnya banyak benda nak ulas ni, saya pun tak tahu mana satu saya nak apa tu. Saya harapkan input daripada Dr. Rozi tadi, sebagai kita, sebagai seorang kita di IPG, saya nak sambung balik di IPG. Sekarang kita sedang mempromosikan apa yang dikatakan pembelajaran bermakna ataupun kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna di mana cikgu-cikgu kita sekarang ni tak boleh dah work in silo. Aku subjek aku, kau subjek kau, ni time aku, ni time kau. Kalau boleh kita nak merge. For example, mungkin satu tugasan PDPR tu bergabung 3 subjek. Okay, dan kita sekarang ni macam Dr. Rozi sangat setujulah, this is the time where we develop the soft skills kan. Jangan, maknanya kalau kita di syllabus tu kita kena go back to the syllabus, tengok di mana must know materials, apa yang should know materials. Kalau dulu kita boleh buat sampai the be nice to know materials, this is the time we look back to realign balik. Di waktu PDPR ni macam bukanlah kita ikut balik macam yang dulu sampai be nice to know tu kan. Mungkin kita tengok the must know kena settle dahulu dan kita boleh merge ya. Sebab kita dalam PDPR ni saya sangat galakkan kepada cikgu supaya 2-3 subjek ni bergabung, buat satu macam projek. It's a project based learning. Not really yang dia mungkin ambil masa 3 minggu, 2 minggu untuk disiapkan. Dan kita boleh ada satu tugasan itu melibatkan beberapa komponen. Mungkin bahasa Inggeris boleh campur dengan matematik, boleh campur sikit dengan seni, tapi kita kena rancang, kena plan lah. Dan saya juga nak go to Cikgu Helmi untuk last words. Mungkin kat luar ni kita tak sempat nak address all the questions, beratus-ratus saya tengok tu. Mungkin bagi tips lah, how to go about, bagi motivation sikit to address this PDPR ni. Silakan, tips macam mana kita nak buat ni. Bagi kat sana tu apa tu, relax, respect, respond and respond. Okay, thank you Dr. Zaila. So kita dah lebih masa ya. Okay, mungkin your last word lah.
Your tips. Tips akhir. Sebenarnya kalau pada saya sendiri kan, bila kementerian keluarkan manual PDPR yang dia tulis itu fleksibel kan. Jadi fleksibel tu sebenarnya memberi, macam saya kata tadi, memberi ruang kepada autonomi lah kepada guru untuk menentukan sebenarnya apa pendekatan yang kita boleh guna, macam mana cara dia. Tetapi kadang-kadang bila kita sendiri yang salah ertikan benda tu, misinterpret benda tu, yang menyebabkan kadang-kadang itulah saya kata tadi, kita sekadar buat sekadar forward video. Saya ada terbaca satu komen tadi yang apa salahnya kalau kita gunakan komen video guru-guru yang cemerlang tu kan. Pada saya memang betul, tak ada masalah. Tetapi biarlah penggunaan bahan tu jadi satu yang meaningful, satu yang bermakna. Macam saya sendiri pun, saya banyak bila saya buat video, saya akan kongsi dengan rakan-rakan yang lain sebab saya tahu bukan semua guru ada komitmen dengan nak menghasilkan video, ada skill untuk menghasilkan video. So saya dah ada, Tuhan dah bagi kat saya. So saya kongsi dengan orang supaya cikgu boleh guna. Tetapi janganlah bergantung kepada bahan tu semata-mata, tidak diberikan tu yang kata pembelajaran tadi tu. Maknanya mesti ada aktiviti, macam saya kata tadi, ada komponen pengetahuan, ada komponen aktiviti pembelajaran tu sendiri dan juga sebenarnya pentaksiran. Kita evaluate sejauh mana pelajar kita boleh. Dan kalau pada saya memang kita akan struggle cikgu. Kita akan struggle. Guru di sekolah rendah dia struggle dengan cara dia sendiri. Yang dia kebanyakan dia kalau berdasarkan kepada saya punya macam bila kita sembang-sembang dengan kawan-kawan guru kat sekolah rendah, kebanyakan dia kata dia terpaksa deal terus dengan ibu bapa. Dia terpaksa deal terus dengan ibu bapa untuk pembelajaran anak-anak. Tetapi guru di sekolah menengah pula dia deal direct dengan anak-anak murid tu. Jadi kita punya challenge tu berbeza. Sebab tu saya kata kita punya lokaliti kita, isu kita adalah sangat tersendiri dan kita guru, saya rasa kita ada profesional kita punya kebolehan kita. Saya percaya cikgu-cikgu Malaysia ni semua terlatih. Jadi kita ada kebolehan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita rasa mungkin stuck kat mana-mana, kita tengoklah kawan-kawan kita kat sekeliling kita. Saya rasa ramai. Dengan kewujudan benda-benda social media macam sekarang ni, ramai guru yang dah mula berkongsi. Dia tak segan, tak malu, tak segan nak berkongsi amalan terbaik dia dekat Facebook, dekat YouTube, dekat Instagram pun ada. So kita tengok dan kita cuba ambil. Kita kena ada sikit lah sikap untuk kita bergerak, sentiasa bergerak, fikirkan apa solusi terbaik untuk anak-anak kita lah. So all the best lah untuk semua cikgu-cikgu Malaysia yang orang kata apa, yang bersusah payah cuba melaksanakan juga pendidikan dan kita saling menginspirasikan antara satu sama lain lah. Itu harapan saya sebab saya rasa saya pun perlukan motivasi, saya perlukan inspirasi daripada cikgu-cikgu sekalian untuk bagi semangat kat saya teruskan. Sebab saya pun kadang-kadang Allah, kita buat usaha macam-macam sampai 6 petang. Macam hari ni punya kelas kan. Semalam saya sampai 6 petang saya duduk kat sekolah sediakan bahan dalam bentuk video YouTube, video TikTok. Sekali hari ni budak masuk, bila kita bagi arahan tugasan dalam kelas, semua Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Apa tugasan pun tak dihantar. Tetapi cara kita menangani isu itulah pada saya kan. Saya pun dah macam darah dah naik ni, tapi kita cuba rasional. Macam saya kata tadi, yang penting adalah usaha kita cikgu. Kita tanya usaha kita, kalau kita dah buat seterbaik mungkin, anak-anak kita tak dapat nak respon macam tu, pada saya nak buat macam mana, kita berdoa je lah. Okay, your last word Rosie. Your last word. Okay, this is my idea. Okay, just to share, sebenarnya kita kena ada slot lain untuk bincang tentang idea ni. But this idea I just designed it by 2021 because we were thinking about no more exam based and then kita perlukan banyak inovasi, banyak research kepada guru dalam action dan juga banyak semua bercakap tentang go global. So I just design plan program in education names Renovational School for Life. And renovational itu ada 3 cultures yang saya nak perjuangkan dalam pengubahsuaian ini.
Re itu adalah research, di mana saya rasa sekarang adalah sampai masanya semua guru memahami apa itu keperluan dalam action research. Okay, Re. And then Nova is innovation. Okay, innovation. Innovation adalah sesuatu yang saya rasa bukan lagi eksklusif. All kids must have innovation ideas. That's why kalau saya pergi ke mana-mana sekolah, saya kata jangan eksklusifkan inovasi. Bagi kepada semua pelajar supaya mereka boleh membuat apa-apa jua inovasi. Dengan getah gelong tu pun boleh buat inovasi sebenarnya. Tapi bagaimana peluang untuk kita bagi peluang kepada anak-anak ini. Sebab kadang-kadang kita pilih yang inovasi ni untuk orang budak-budak yang kelas A sahaja. Bagaimana yang kelas E? Mereka ada inovasi tapi tidak diterapkan. So saya perjuangkan tentang budaya inovasi pada semua pelajar, kesamarataan ini. Dan last kali, Chanel tu adalah international. Okay, kerana everything that we do sebenarnya kita nak sama macam negara-negara maju nombor satu, macam US yang saya kongsi, macam Jepun. So this is a time that we make these three cultures renovational bila kita gabungkan ataupun pengubahsuaian menjadi school for life, iaitu sekolah sebagai tempat untuk melatih kehidupan selepas habis zaman sekolah untuk melatih kehidupan di masa depan. So I hope that Dr. Zaila will give me more time, more slot that we can share about renovational plan program, school for life, that I want to share with all teachers about these three cultures. So that's all from me. Glad to know Dr. Cikgu Helmi. And also, hari lain hari lain ada syarat, tukar mic tu, tukar laptop. Tukar laptop dulu, suara tak dengar. Okay, jadi for all viewers, saya nak recap, alright. Sebenarnya malam ni kita nak fokus untuk sekolah menengah for adult kan. Tapi on Friday saya akan jemput dua guru inovatif. Saya nak fokus kepada special education ni, pendidikan khas ni. Kalau kita rasa kita cabaran yang besar, kita nak dengar macam mana cikgu-cikgu yang bersama murid-murid pendidikan khas di sekolah rendah dan juga the small kids. We need to address them also. So hari Jumaat stay tune ya. Saya akan bawa, kita akan bincang specifically focus on special education and primary education. Jadi cikgu, saya nak sum up kat sini. Of course lah, saya sebagai action researcher, saya mohon kepada cikgu-cikgu, we don't stay, kita jangan mengharap daripada orang mengarah kita kena buat macam ni, tunggu guideline, tunggu panduan. No. Kita mesti ada suara guru because kita yang berada di medan perang sekarang. Kita yang know the best the situation. Kita yang harus keluarkan teori-teori baharu. It's supposed to be like this. This is the way it works. This way doesn't work. This way yang work. Because ia mesti from bottom up. Yeah. Orang di luar sana, they don't know what we are facing. Only we know. That's why we need to do action research. Betul-betul plan, how do I improve my practice? If this doesn't work, how can I? Apa cara? You have to do some researching, do some professional discourse. Hopefully dalam program-program macam ni, kita sebenarnya nak bagi motivation, bagi cetuskan minda, supaya because teaching ni dikata the most empowered profession. Kita make our own decision. Kita nak suara guru. I like the word you say, autonomy tadi kan. We must be responsibility. It is our job. Kita ada kepakarannya. Siapa yang nak beritahu kita tu macam mana nak buat macam mana? Kita lah. Kita tell them, this is how I do it. This is how it works. So memang kita kena identify apa benda yang kita nak improve tu. This is the time that we do action research. Sebenarnya action research ni kalau di negara barat tu memang ya, tiap-tiap sekolah tu sepatutnya dah ada webinar sendiri. Kita share. Aku buat macam ni. Oh, you buat macam mana? You buat macam tu. I nak cuba pula dekat sekolah I. Kita each other. Ini yang dikatakan suara guru tu. Kita janganlah nak tunggu. Bila ni panduan nak sampai ni? Siapa dia nak buat cikgu? Kita lah. That's why saya lebih suka kalau perbincangan macam ini, saya lebih suka talk to the practitioner. Orang-orang macam Helmi, besok saya akan bawa cikgu yang betul-betul deal dengan murid-murid pendidikan khas. Macam mana? What are they doing there? We need to bring the suara-suara ini ke dalam YouTube. Hopefully saya suka bawa ke dalam YouTube ni sebab nanti
kita flexi time. Kita boleh tengok. Tak dapat malam ni, besok malam kita boleh tengok. Kan, sambil-sambil sembang-sembang, sambil minum kopi, kita boleh apa benda yang Cikgu Halmi cakap ni kan. Mungkin dia buat begitu, saya mungkin nak buat begini pula kan. Okey. Masa begitu mencemburui waktu sekarang ni, dah dekat pukul 10.30 dah kan. Besok pun kita ada event di IPG Kampus Raja Melawar. So hopefully insyaAllah Jumaat ini, dan saya juga minggu depan saya akan bersama pengarah saya Dr. Mazlan Aris akan bercakap tentang bagaimana kita menyantuni stres dalam kalangan guru waktu pandemik ini. Ini pakar stres saya bawa ni. Jangan stres-stres, lepas ni saya bawa pakar, kita akan cakap pasal macam mana kita nak 3R. Kita nak begitu. Respon apa tadi? Respon, respect, relax. Respon, kita mesti responsive. This is what we are doing. We are responsive to the teachers punya grasses. Kita nak relax, relax. Kita nak bawa ni orang stres. Saya kata dekat pengarah saya, dia orang pakar stres kan. Jom kita pergi ke YouTube, kat sana banyak orang stres di sana. Let us make them relax, supaya and then we respect each other. Saya sukalah 3R tu, PDPR 3R kan, kita applykan 3R. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi dan minta maaf saya bagi pihak all the speakers, the panels tonight. Minta ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kekhilafan antara kami dan saya mewakili semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua viewers yang telah sudi join, lebih kurang 1,500 malam ini. Semua ni peminat-peminat Dr. Rozi dan Cikgu Halmi ni malam ini, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Thank you to Cikgu Halmi dan juga Dr. Rozi. Kita jumpa. Ni tak habis lagi ni, banyak lagi ni. Ini pun dah dekat 2 jam dah, sejam setengah kita bercakap bersiaran kan. Tapi alhamdulillah nampaknya kita punya viewers tak keluar pun lagi. Masih ada kat 1,500 kat dalam ni. Saya pun nak end broadcast ni pun rasa sayang ni, ramai sangat audience ni. Okey. Yang ni kita jumpa nanti di lain siaran ya. Okay, bye-bye. Bye, thank you semua. Thank you Dr. Rozi. Thank you Dr. Zaila. Okay. Tolong daftar SPL KPM ya. Daftar SPL KPM.